Cuba tuan-puan kita tengok sikit daripada kata-kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili ini. Macam mana kalau kita rasa diri kita hamba Allah? Apa akan jadi? Apa kesan bila kita rasa diri kita hamba Allah? Rasa apa? Nak bagi faham tuan-puan, kita rasa apa bila diri kita hamba Allah? Macam mana kesannya? Ustazah nak bawa satu analogi, ya, supaya kita dapat cuba memahami dengan lebih baik. Semenjak daripada ustazah kahwin dulu tuan-puan, ini kita bawa cerita nak bagi tuan-puan dapat maksud yang ustazah nak sampaikan. Bukan ustazah nak bandingkan dengan soal hamba Allah dan sebagainya, bukan perbandingan, tapi nak bagi madkhal biar senang kita nak faham. Ustazah kahwin tuan-puan tahun 19, tak ingat pula dah kahwin tahun bila ya. 1998. 1998. Ya. Kahwin tuan-puan, tak ada hantaran pun kahwin. Ustazah langsung tak ada bagi hantaran dekat suami, tak ada. Sesederhana kahwin. Cuma belah ustaz ada bagi satu dulang. Satu dulang tu atas tu letak apa? 5 tin laici. Ya, ada jual kan laici made in Thailand kat sini. 5 tin laici. Balut tin laici tu dengan kertas minyak. Walaupun dia balut dengan kertas minyak, Ustaz tahu tu mesti laici. Ya, sedulang. 5 tin laici. Tapi alhamdulillah, cuma tak letak atas dulang je. Ustazah awal-awal kahwin pun ustaz dah hadiahkan seorang pembantu rumah. Ya, walaupun tak letak dalam dulang lah bibik tu kan, ya. Tapi kahwin berapa bulan ustaz hadiah dah seorang pembantu rumah sebab ustazah belajar sambil bekerja, ya. Jadi banyak sangat tanggungjawab dapat seorang pembantu rumah. Alhamdulillah, pembantu rumah itu bekerja dengan ustazah 18 tahun. Alhamdulillah, lama, Masya Allah. Sayangnya anak-anak dengan dia, ya Allah, ya. Orangnya baik tuan-puan. Kalau bangun pukul 4.30, pukul 5, kita buka pintu bilik dia, insya-Allah selalunya dia dah berada atas jadah dah qiyamul lail. Kalau dalam pukul 9, pukul 10, ustazah pun tak ganggu dia duha. Kadang-kadang ustazah ada urusan tuan-puan, duduk bersimpuh kat bibik. Bik, doakan saya bik dalam solat bibik. Ya, insya-Allah kata. Masya-Allah. Cakap banyak tak ada. Bagi handphone semua dia tak nak. Ya, baik, Masya-Allah. Tapi tuan-puan hantar balik dah. Sebab mak dia sakit. Usia dia pun 65 tahun dah. Masa ustazah hantar balik. Sebab lama duduk dengan ustazah. Bila dah hantar balik, ustazah masih perlu pembantu rumah tuan-puan. Ya. Maka ya Allah, bermulalah tuan-puan pencarian pembantu ni. Ada yang kerja 3 hari hantar balik. Ada yang kerja pagi, malam dah hantar balik ke ejen. Oh, dah mula dah rasa macam orang lain rasa. Bukan senang nak cari pembantu. Tapi alhamdulillah, adalah seorang dah duduk dah dalam 4-5 bulan kat rumah ustazah. Tuan-puan, ustazah bukan maksudkan hamba. Ini bukan cakap pasal perhambaan. Ini betul-betul cakap pasal pembantu. Bukan hamba tuan-puan, pembantu. Ustazah nak reflektkan hubungan dengan pembantu supaya kita boleh faham bagaimana rasanya jadi hamba Allah. Cuba tuan-puan tengok. Katalah kami bayar allowance, gaji, sagu hati pada yang namanya pembantu ini. Katalah kita kata bayar 900 sebulan. Contoh. Ya, RM900 sebulan. Tengok tuan-puan. Sebab bayar RM900 sebulan. Contoh, ustazah kata dengan bibi, panggil dia bibi kan? Bi, nanti bi, tetamu saya nak datang. Jadi sofa ini, kerusi ini bibi alihkan ke sana. Yang ini pula bawa ke depan.
Tiba-tiba dijawab, kenapa harus dialih? Ya? Kenapa di situ diletaknya? Kalau saya letaknya di sana, letaknya di situ. Dia pula lagi banyak cakap daripada ustazah. Ustazah cakap elok-elok. Contoh ni contoh. Bik tolong letak kursi ni kat sana ya Bik Yang kursi sana bawa kat sini. Kenapa letak di situ? Kenapa tak letak di sana? Katanya Bibi. Agak-agak tuan puan mandang dia kecil ke besar? Ya? Kalau kita kata, Bik ni saya nak masak lemak cili api ni Bik. Saya enggak suka Kenapa enggak masak kari? Agak-agak macam mana kita mandang dia tuan puan? Geram juga kan? Ada tak terlintas dalam hati, Bibi ni suka hati saya lah, Bik dah rumah saya. Ada tak terlintas macam tu? Ada. Tuan puan nampak tak tuan puan? Kita baru bagi orang RM900, hak dia untuk mempersoalkan pun tak ada. Hak dia untuk mempersoalkan. Sebab apa? Tak payahlah persoal, Bik rumah saya. Tak payahlah persoal, Bik tu dalam hati kita lah tuan puan. Tak payahlah persoal, Bik. Bibi makan gaji. Suka hati saya lah nak buat macam mana. Baru bagi 900, baru bagi 800. Contoh tuan puan, ustazah balik kampung, tinggal suami dengan anak-anak. Ustaz cerita, ustaz pakai smart-smart hari tu. Ustaz pun lupa nak tanya ustaz apa pakai smart-smart hari tu, ya. Dia pakai smart-smart hari tu, dia pun keluar. Dah keluar ni, sampai kat luar dah pakai helmet ni tuan puan, nak naik motor, Bibi lari-lari. Ustaz ni kena buka helmet ni. Sebab kenapa pula Bibi lari-lari macam nak bercakap? Ustaz dah buka helmet, Bibi pun cakap, mau ke mana Pak Ustaz? Kata dia. Jadi ustaz kata dalam hati, Bibi ni, ya, ingatkan ada benda penting nak tanya, rupanya nak nanya mau ke mana. Ustaz dalam hati suami ustazah tu terlintas, seolah-olah tak payah tanyalah Bik, urusan saya lah nak pergi mana tu. Itu bayar 900 tu. Macam tak ada hak dah nak tanya, nak persoalkan ke mana, kenapa begini, bagaimana. Tak ada hak, ikut je lah. Itu baru bayar 900. Betul atau tidak? Macam tu tak kita rasa tuan puan? Berapa ramai orang yang susah sangat nak ihsan dengan pembantu rumah sebab dia rasa diri dia majikan. Dan dia rasa sebab dia bayar banyak tu pada pembantu rumah ni kena ikut semua cakap dia, kena perfect, tak boleh salah, tak boleh menyakitkan hati. Bayar berapa? 900. Bayar berapa? 800. Tuan puan, kenapa ustazah rasa boleh ihsan dengan pembantu rumah tu? Sebab reflect. Reflect apa? Ya Allah, ya Tuhan, datangkanlah dalam hatiku rasa ihsan dengan pembantu rumahku. Kalau dia ada buat salah silap pun, ya Allah, biar aku boleh memaafkan, boleh berlapang dada. Kenapa? Sebab ketika mana aku merenung diriku sebagai hamba Allah, yang Engkau ya Allah memberikan aku seluruhnya, bukan 900, seluruhnya. Sepatutnya Allah lah yang lebih layak untuk kata kat kita, kamu tak ada hak mempersoalkan apa jua yang aku putuskan kepada kamu. Allah lebih layak untuk demikian tuan. Tak ada hak nak persoal. Ya Allah, kenapalah asyik aku je yang sakit ni? Tak ada hak nak persoal. Kalau ikut-ikutkan kita rasa diri kita hamba Allah, kita tak ada hak nak persoal syariat Allah. Kenapa yang ini haram? Kenapa yang ini wajib? Kalau ikutkan tak ada hak tuan-tuan. Tetapi Allah maha baik. Allah bagi juga kita bertanya. Bertanya dengan cara apa? Kajilah. Pilah belajar. Ya, bila pergi belajar tu tahulah kenapa ini haram, kenapa ini wajib, apa hikmah dia, apa manfaat dia, apa mudarat dia. Sebab Allah tak pernah zalim kepada hamba-hamba dia. Pergilah belajar, gunalah akal kamu. Tengoklah wahyu, Quran dan sunnah Nabi SAW. Nanti kamu tahulah kenapa menjawab soalan tadi. Kenapa begitu, kenapa begini. Maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita rasa diri kita hamba Allah, kita memang tidak banyak mempersoalkan. Itu hamba Allah. Jalani saja takdir.
Husnuzan selalu dengan Allah. Yakin selalu dengan Allah. Percaya semua yang datang daripada Allah adalah kebaikan. Masya Allah, itu hamba. Kita ni hamba. Lihat tuan-tuan sekalian, bagaimana dalam kisah korban yang berkait dengan Hajar alaihassalam. Tengok jiwa hamba yang ada pada Hajar alaihassalam, jiwa hamba yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, jiwa hamba yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam. Hamba siapa? Hamba Allah. Kita tengok dulu Hajar alaihissalam dibawa ke padang pasir dengan anak kecil. Tuan-puan, kalau suami kita suruh bawa anak kecil pergi dengar ceramah pun kadang-kadang kita persoal. Ya? Takkan nak bawa, susah nak bawa gini-gini, awak jagalah kan, suruh pergi dengar ceramah tapi tak nak jaga anak. Masya Allah. Bukan suruh pergi padang pasir. Ya, suruh bawa pergi masjid. Masjid ada aircon lagi, ada jamuan makan lagi. Maknanya boleh je kita uruskan tuan-puan. Bawa anak kecil, tak boleh duduk dalam ruang masjid kat dalam, boleh duduk kat luar. Bentang toto, bentang tilam untuk anak kecil, letak kat situ, tepuk telinga dengan ceramah. Boleh je. Tapi kalau jenis suka persoal, Masya Allah, banyak soalan. Bayang Nabi Ibrahim bukan hantar pergi tempat ada aircon tuan-puan. Nabi Ibrahim hantar tempat paling panas kat padang pasir. Nabi Ibrahim hantar kat tempat kering kontang, biwadin ghairi zi zar'in, dekat lembah yang langsung tak ada tanaman sebab kering kontang. Jauh daripada laluan manusia, apatah lagi tempat manusia tinggal. Tapi Masya Allah, senangnya berurusan dengan orang yang tahu dirinya hamba Allah.